A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa saddaqahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam satu program yang sangat baik dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, iaitu dipanggil Khairul Ummah, dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Fairuz bin Yusof sekali lagi akan menghuraikan sedikit sebanyak tentang apa yang terdapat di dalam kitab Al-Kabair, yang hari ini insya-Allah sesi kali ini kita akan masuk pada dosa yang ke-24, iaitu memungkiri janji. Baik, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memungkiri janji ini salah satu sifat mazmumah. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, ataupun mudah kita faham, di manusia ni dalam kehidupan kita ada dua penyakit. Satu kita panggil penyakit fizikal, satu lagi kita panggil dia penyakit rohani ataupun mazmumah. Baiknya Allah Subhanahu wa taala ni, Allah dia tak hukum manusia tu, dia tak judge manusia tu masuk ke dalam neraka disebabkan penyakit fizikal. Kalaulah penyakit fizikal yang dia ambil kira untuk masuk syurga dan neraka, naya kita Pak Abu mati, meninggal, sakit jantung, Allah ahli neraka. Tak. Kalaulah penyakit fizikal yang dia ambil kira sebagai penentu nak masuk syurga ataupun neraka, naya kita. Macam-macam penyakit duduk kat atas muka bumi ni oleh manusia. Akan tetapi yang bahaya, yang boleh menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah penyakit rohani. Penyakit kita, ataupun kita panggil dia dengan mazmumah, sifat yang terkeji. Dan salah satu sifat, salah satu perangai yang kita bahas pada hari ini yang tergolong dalam golongan dosa-dosa besar, iaitu dalam kategori dosa-dosa besar, iaitu mungkir janji. Baik, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya pernah sebut dalam dosa yang sebelum ni, iaitu berkenaan dengan khianat. Janji ni juga salah satu tanda-tanda orang munafik. Sifat mazmumah lah. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun ayatul munafiq salas, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Apabila cakap dusta, apabila berjanji dia mungkir. Ni mungkir janji. Setiap perkara boleh faham, setiap mana yang mana kita pertanggungjawabkan itu adalah amanah. Dan apabila kita tak selesaikan segala yang dipertanggungjawabkan itu yang dipanggil mungkir janji. Sebagai pelajar, kita ada janji kita dengan mak ayah. Kita ada janji kita dengan cikgu-cikgu. Bagaimana janji kita? Bagaimana kita melunaskan janji kita terhadap mak ayah? Adakah kita benar-benar ikut apa yang kita berjanji? Kalau di lagu sekolah pun kita dah nyanyi. Contoh saya mengajar sekolah, kan, kita ada lagu sekolah kita, kan, berjanji kepada guru, taat kepada guru. Lalah duk lawan cakap cikgu. Lalah apa yang cikgu suruh dia tak buat. Sama juga dengan konsep dengan mak ayah. Janji dengan mak ayah, ni cik janji mak oi, cik janji ayah oi. Cik pergi sekolah ni belajar betul-betul. Lalas pergi sekolah buat apa? Pergi bercinta. Pergi buat apa? Pergi duduk lari belakang pagar, pergi sakokok. Yang buat grup-grup gangster, buat tatu dan sebagainya. Mana janji kita kepada ibu dan ayah kita?
mak ayah kita ni punyalah teruk pergi cari rezeki, nak bagi, nak puaskan, nak tak mau bagi kurang langsung kat diri kita ni, kat anak-anak. Tapi akhirnya janji-janji yang manis di mulut itu akhirnya dimungkiri. Kesian. Kalau kita tengok kes-kes banyak yang melibatkan rupa-rupanya mak dan ayah tak sangka. Contoh di peringkat sekolah-sekolah, bila kita panggil ibu dan ayah mai sekolah, ya Allah, ustaz tak sangka anak saya buat lagu ni, tak sangka anak saya lagu ni. Kalau di rumah dia janji dengan saya jadi baik dan sebagainya. Baik. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan Allah Ta'ala bagi kita hidup, bernafas di atas muka bumi Allah ni, kita kena pegang. Selagi mana Allah Ta'ala bagi kita hidup, selagi itu kita ada peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak mau jadi golongan seperti mana golongan munafik. Sebab apa jadi mungkir janji ni? Seperti mana yang saya sudah sebut pada bab khianat. Dia sama je dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebut? Yang 3 perkara yang membinasakan itulah. Syuhum muta' wa hawa muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Dia ikut hawa nafsu dia. Hawa nafsu ni kalau kita tak didik, dia didik kita. Lagu tu. Dia punya konsep. Hawa nafsu ni dia daripada amarah. Kita kena didik dia. Jadi kamilah. Bagaimana perjalanan nak jadi dia kamilah? Dia ada step by step. Sebab tu dalam pengajian ataupun dalam sesi kita yang lepas, saya dah sentuh bagaimana cara kita nak didik hawa nafsu. Salah satu dia cara banyakkan amalan sunat, buat solat sunat, banyakkan membaca Al-Quran. Kan, dengan hanya mengingati Allah, hati kita tenang. Kita akan tahu beza dosa dan neraka. Dosa, pahala, syurga dan neraka. Kemudian kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Lepas tu kita banyakkan berdoa kepada Allah. Kadang-kadang bila main dengan amanah ni, kita mungkir janji, bermaksud kita telah memungkiri amanah. Kan, sebab itulah kata Imam Al-Wahidi, yang ketika mana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah menafsirkan kalimah yang mana Allah Ta'ala sebut pasal janji ni. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, awfu bil'uqud. Patuhilah, penuhilah akad-akad. Yang dikatakan akad itu adalah perjanjian. Yang mana perjanjian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perjanjian yang batas. Contoh kalau bercinta, berjanji ni kalau dah nak couple, abang berjanji, abang akan jaga. Kan, jaga elok-elok. Ni sampai langgar cakap perintah mak ayah pergi bercinta juga. Langgar kalau mungkin janji lagu tu tak apa. Sebab kita berjanji dalam perkara maksiat, itu tak dikira. Akan tetapi dalam yang disebutkan tentang uqud, ahdu tu adalah apa? Perjanjian dalam perkara-perkara kebaikan. Seperti mana yang kita telah sentuh sebelum ni. Perkara yang wajib atas kita. Solat, puasa. Kita orang Islam. Kita belajar apa? Rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Kita, nama Islam, kita telah terikat dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terikat dengan agama kita. Iaitu orang Islam, kok mana pun wajib solat 5 waktu. Kalau kita tinggalkan solat, dia mula kita telah melanggari janji kita dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita ni hidup untuk ibadah saja. Nak sonok waktu bila? Ni sonok nanti waktu kat syurga nanti. Waktu dunia pulun, bukan kata pulun tu sampai tak boleh nak buat apa langsung, tak juga kan. Pulun tu kita ada pilihan. Asalkan contoh main bola. Habis tu ustaz tak boleh main bola ke tu? Boleh nak main bola, tengok TV. Kan, nak buat apa buat. Tapi asalkan ada batas-batas dia. Sebab kita dah berjanji dengan Allah. Kita nak jadi hamba Allah. Kita ada batas. Kalau nak berkawan, nak bercinta. Bercinta level dekat mana? Sebab tu kita dalam konsep. Bercinta boleh tak ustaz? Oi? Adakah ia melanggar apa janji-janji kita terhadap agama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kan sebab tu Allah Ta'ala sebut, wala taqrabuz zina.
Nak bercinta jangan sampai berzina. Zina tu terbahagi kepada berapa, kita dah mengaji, dan ada ustaz-ustaz yang telah membahaskan dalam sesi kita juga tentang tajuk berzina. Kan nak kawan boleh, bukan tak boleh nak kawan lah. Tapi jangan sampai Allah Ta'ala bagi limit. Allah Ta'ala bagi border di dalam Al-Quran tu. Limit. Hang boleh buat. Nak kawan boleh kawan. Nak kenal orang boleh kenal. Tapi ada limit. Kan jangan sampai cinta hang tu merosakkan diri hang dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu Allah cut. Okey, hang pun boleh cinta. Kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Allah Ta'ala sebut tu. Nikahilah kamu akan perempuan yang kamu suka. Maksud suka tu nak kenal macam mana? Nak kenal apa? Nak suka macam mana? Dengan cara perkenalan. Tapi Allah Ta'ala balas balik di dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata limit dia dekat mana? Jangan sampai hang berzina. Jangan sampai dekatkan dengan zina. Dating dan sebagainya. Mana janji kita dengan mak ayah? Bagaimana janji kita dengan mak ayah? Nak jaga nama baik ayah, nak jaga nama baik mak. Nampak tak? Macam mana kita nak jaga janji kita dengan guru-guru kita? Kami nak belajar betul-betul. Kami nak patuhi segala benda betul-betul. Apa peraturan-peraturan sekolah? Akhirnya kita sendiri yang memungkir janji. Dan itulah golongan-golongan yang mana dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu. Dan bila kita sentuh balik janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ianya satu konsep yang sangat besar. Kan kita ada peraturan-peraturan, kita ada ibadah-ibadah yang khusus, ibadah yang umum yang kita kena buat. Seperti mana kita sebut tadi, rukun Islam, solatnya, lepas tu puasanya. Tengok bagaimana kita dalam ibadah. Janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beribadah. Mai bulan puasa, berapa ramai yang tak puasa? Kan? Bila mai bulan puasa saja, berapa ramai yang sanggup berani melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan yang keempat, tanda orang yang rukun Islam yang keempat, iaitu menunaikan zakat. Yang kelima, haji bagi orang yang mampu. Dan ingat, Nabi Muhammad SAW sebut, likullin ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bihi yuqalu hadhil ghadratu fulan. Semua ni, hak mana duk ingkar janji, kita panggil ghadir. Nabi sebut ghadir. Orang yang mana pemungkir janji ni, hari kiamat nanti, di hari mahsyar nanti, mereka akan pegang panji. Mereka akan pegang panji yang mana, panji tu sopa, mana yang mana kita pegang kain rentang tu, orang semua nampak. Nampak apa? Hadhihi ghadratu fulan. Oh, hak ni yang mana duduk dunia dulu, buat khianat ni. Yang ni dia tak pegang pada janji ni. Kan sampai orang mahsyar di manusia di mahsyar tengok, oh dia ni muka tu nampak lagu bagus ya, rupanya akhirat lagu ni rupanya pangai. Wala'iyyazubillah. Yang tu. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW sebut, Nabi cukup pantang dengan orang yang mungkir janji ni. Sebab apa? Sampailah Nabi sebut dalam satu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni otak dia cerdik, dia hafal cukup banyak. Kan? Kalau kita nak hafal, contohi seperti mana Abu Hurairah. Dia rajin, dia usaha, kan. Dan bagaimana apa yang diceritakan, dia kata Nabi Muhammad SAW pernah sebut qala Allahu salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah rajulun a'ta bi thumma ghadara wal a'yadzu billah wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Rawahul Bukhari. Ni cerita ni Nabi kata apa? Allah berfirman. Bila Allah murka benda tu, Allah musuhi tu Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala sebut apa? Aku memusuhi 3 golongan ni pada hari kiamat. Wala'iyyazubillah, mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan ni. Yang pertama, lelaki yang mana dia janji nak bagi sedekah, kemudian dia mungkir. Dia janji dah ni, saya akan bagi, wala'iyyazubillah, macam kita kontak di sekolah. Cikgu, saya janji cikgu, minggu depan saya akan buat lagu ni. Minggu depan saya akan patuhi segala lagu ni. Lalah kita memungkiri apa yang kita janjikan kepada cikgu. Wala'iyyazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita dari benda tu. Ingat, Allah benci hak golongan lagu tu. Dia pandai cakap lah. Dia cakap depan mak pak dia janji, dia cakap depan apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia cakap depan cikgu-cikgu dia berjanji, lalah dia mungkiri janji-janji dia. Dia mungkiri kepercayaan yang diberikan oleh guru dan juga ibu ayah dia.
Dan ingat, bila dia buat lagu tu, Allah musuh dia terus. Ingat, kalau Allah musuh kita ni, Allahu Akbar. Dia lagu ni nak cerita. Kalau cikgu meluat kat kita pun kita dah remeh perut. Mak ayah beban dengan kita pun kita remeh perut. Kan balik-balik rumah mak buat muka masam. Sehari mak buat muka masam, dengan ayah mak buat masam. Kita panggil pun mereka buat tak heran. Member tarik muka dengan kita pun kita stres dah. Remeh perut. Jiran sebelah rumah, kita tegur-tegur dia buat tak heran, buat dek. Kita dah remeh perut. Apa salah aku ni? Boleh bayang tak? Kalau Allah, Tuhan sekalian alam, yang jadikan kita, yang menjadikan kehidupan dunia dan akhirat, tengok-tengok disebabkan perangai kita yang duk mungkin janji, Allah benci kita. Wala'iyyazubillah. Allah mungkin janji, Allah benci terhadap kita atas sifat kita mungkin janji, tak lain tak bukan, tempat kita hanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut pasal neraka ni, orang tak apa rasa gerun. Sebab apa? Tak nampak. Kan? Sebutlah pasal neraka. Oh, neraka no. Boleh ustaz, takutlah juga. Ya, sebab hang tak nampak. Kalau hang nampak, sudah yakin dan sudah pasti kita semua akan gerun dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang kedua yang Allah Taala memusuhi dia, lelaki yang menjual seorang merdeka, iaitu bukan hamba dan memakan hartanya. Dan yang ketiga, lelaki yang upah seorang pekerja, dia upah orang, dia janji okey tak apa nanti nak bayar, tengok lalah dia tak bayar gaji. Hak golongan itulah golongan yang mana nanti akan dibenci oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dia mati nanti, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah, keadaan yang hina, dan akhirnya tempatnya hanya layak di neraka Allah. Belajar-belajar yang dirahmati oleh Allah, bila kita belajar kitab kabair ni, bila kita mengaji, kita mentelaah kitab kabair, dosa-dosa besar, kita akan rasa takut dengan apa yang diperkatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan takut dengan firman Allah. Dan hatta ketakutan itu, bila benar-benar kita beriman, kita akan tahu dahsyatnya azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita belajar dalam surah Al-Mulk, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan, golongan yang mungkiri janji, tempat dia adalah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan neraka tu lagu mana? Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk. Balik buka baca. Apa dia? Apabila dihumban golongan-golongan itu ke dalam neraka, neraka itu akan, kedengaran neraka itu menjerit-jerit. Tak sabar-sabar nak membakar kita. Kita kalau kena yang hangat pun sakit badan dah. Melecok pun sakit dah. Kan? Kita kena yang hangat, kena pressure cooker, kita kena benda-benda panas dunia pun sakit dah. Sakit tak sangka dah. Bayangkan neraka itu dalam keadaan menggelegak, dia akan membakar tubuh kita. Wala'iyyazubillah. Mudah-mudahan kita pegang pada janji kita, pegang pada amanah yang telah diberikan oleh orang kepada kita. Mudah-mudahan jadilah orang yang amanah, dan dengan amanah yang kita buat, dengan amanah yang kita pegang dan kita laksanakan itu, mudah-mudahan di akhirat sana nanti kita layak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin. Sekian saja daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.